Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazi nastafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, bersua kembali dalam pengajian kitab Penawar Bagi Hati karangan Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili. Masih lagi membicarakan bab yang pertama dan sudah masuk pula kepada fasal yang keempat pada menyatakan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Maka hendaklah bersungguh-sungguh engkau memelihara perut itu daripada yang haram dan yang syubhah, kerana 3 perkara. Yang pertama, kerana takut daripada seksa api neraka. Telah berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 10 surah An-Nisa, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, bahawasanya sekalian mereka yang makan mereka itu akan harta anak yatim kerana zalim atas jalan yang zalim, hanya saja makan mereka itu di dalam perut mereka itu akan sebab bagi api neraka, selagi akan masuk mereka itu ke dalam api neraka yang bernyala-nyala. Ayat 10 surah An-Nisa. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili kemukakan kepada kita 3 angkara yang membawa kebinasaan kepada diri kita apabila kita terus berdegil makan, minum benda yang haram. Apabila tergamak kita makan makanan yang haram, kita juga tergamak minum minuman yang haram, maka kita menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Maka akan menimpalah diri kita ini 3 angkara yang membawa kepada kebinasaan. Angkara yang pertama, kebinasaan yang pertama, apakah kebinasaan yang pertama? Dinyatakan kepada kita di sini, bakal dihumban dalam api neraka. Ya. Baik, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan pada ayat 10 surah An-Nisa, sesiapa pun daripada kalangan muslimat yang tergamak makan makanan yang haram, minum minuman yang haram. Yang dimaksudkan di sini makanan maupun minuman dari sumber yang haram. Innal ladzina
ya'kuluna amwalal yatama zulma, bahwasanya orang-orang yang makan akan harta anak yatim atas jalan yang zalim. Ya, bukan makan zat makanan yang haram, tetapi dia makan makanan dari sifat-sifat yang haram. Apa dia? Makan makanan dari sumber yang haram. Sumber apa yang haram? Sumber daripada harta anak yatim. Salah ke makan harta anak yatim? Salah. Kiranya makan harta anak yatim atas jalan yang zalim. Kalau begitu bolehlah makan harta anak yatim bukan atas jalan yang zalim. Boleh apabila kita menjaga, memelihara, mengawal selia, urus setia, urus selia kepada anak yatim. Tinggal lagi jangan berlebihan. Apa makna urus setia, urus selia anak yatim? Kerana anak yatim itu belum baligh dan belum mencapai tahap rasyid. Anak yatim mungkin dia memiliki harta daripada peninggalan arwah ibu bapanya, tetapi dia tidak lagi memiliki harta dengan jalan yang sempurna. Disebut dalam istilah fiqh milkut tam, milik sempurna. Kenapa? Mungkin dua sebab. Yang pertama, dia belum baligh. Yang kedua, dia belum mencapai tahap rasyid. Mungkin dia dah baligh, iaitu 15 tahun Hijriyah, tetapi dia belum mencapai tahap rasyid. Rasyid ini maknanya bijak, cerdik, berpengetahuan dalam mengurus hal ehwal kehidupan. Maka oleh kerana dia belum lagi mencapai tahap rasyid, dia tak pandai lagi mengurus harta untuk dirinya, apatah lagi harta peninggalan, kita kata harta pewarisan. Maka hendaklah sama ada adik-beradiknya yang sedarah daging, saudara maranya, zawil qurbah, ambil tanggungjawab, jaga, pelihara harta si anak yatim tu. Kerana anak yatim belum rasyid lagi, belum cerdik lagi, belum pandai, belum bijak mengurus harta. Jadi mungkin abang, kakak, sepupu sepapat yang sudah berpengetahuan, berpengalaman, mahir dalam mengurus harta, dialah yang menjaga, memelihara harta anak yatim. Maka harus bagi penjaga anak yatim tu, penjaga anak yatim makan bersama dengan anak yatim. Maknanya diambil duit anak yatim tu untuk kebajikan, makan, minum, pakai, keperluan harian. Oleh kerana anak yatim nak makan durian, dia boleh beli durian guna duit anak yatim, dan dia boleh makan, bukan muntah ke darah.
dimakanlah beberapa ulas. Kerana ini maknanya dia boleh makan bersama dengan anak yatim, meraihkan anak yatim tu. Anak yatim tu memang dia perlukan makanan minuman, maka dia beli makanan minuman dan dia boleh makan bersama. Jangan dia pula yang berlebihan. Jadi nak difahami. Sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebut zulma, atas jalan yang zalim. Apa makna zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lawan daripada zalim adalah adil. Apa makna adil? Wad'u syai'in fi mahallihi, kata Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, dah wafat pada tahun 200 Hijrah. Nak jelaskan kepada kita, itulah dia adil yang berlawanan dengan zalim, meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kalau dia meletakkan sesuatu tidak kena pada tempatnya, itu namanya zalim. Jadi dia boleh makan harta anak yatim atas jalan yang adil apabila dia merupakan penjaga anak yatim itu sendiri. Kiranya dia makan harta anak yatim atas jalan yang zalim, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi amaran, innama ya'kuluna fi butunihim nara. Allah Subhanahu wa ta'ala perakukan perut yang tergamak, muntah ke darah, makan harta anak zalim atas jalan zalim, anak yatim atas jalan yang zalim itu, perut itu menjadi bakaran api neraka. Fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberi amaran, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi peringatan. Peringatan apa? Pasti akan dihumban ke dalam neraka siapa yang tergamak makan harta anak yatim atas jalan zalim. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata lahmun nabata min haramin. Artinya tiada masuk ke dalam syurga daging yang tumbuh daripada makanan yang haram. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata min suhbin fannaru aulabih. Artinya tiap-tiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api neraka itu lebih utama dengannya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, famanittaqasyubuhati faqad istabra'a li dinihi wa ardihi. Rawahu Syaikhan anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Artinya, maka barang sesiapa memelihara dirinya daripada segala yang syubhah, maka sesungguhnya telah menuntut bersih ia akan agamanya dan dirinya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili datangkan kepada kita 3 hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 daripada hadis ini menjelaskan bahawa bahaya
makan makanan daripada sumber yang haram, makan makanan zatnya yang haram. Begitu juga soal minuman. Ya, minum minuman yang haram, minum minuman daripada sumber yang haram. Ada dua perkara yang perlu kita tahu. Yang pertama, makanan yang haram. Yang kedua, dari sumber yang haram. Minuman yang haram, minuman daripada sumber yang haram. Dan hadis yang ketiga, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Mandili datangkan kepada kita, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan orang yang dapat sama sekali menjauhkan dirinya daripada makan makanan yang haram, makan daripada sumber yang haram, minum minuman yang haram, minum daripada sumber yang haram, maka bebaslah dia. Bebaslah dia daripada pelbagai angkara, maknanya pelbagai keburukan. Begitu juga pelbagai angkara, yakni kebinasaan dunia dan akhirat. Faqad istabra'a lidinihi, terpeliharalah nilai agama dalam diri dia, wa ardihi, maupun maruah diri dia. Orang yang makan makanan yang haram, makan makanan dari sumber yang haram, boleh runtuh nilai-nilai agama dalam diri dia. Dan begitu juga hilang maruah sebagai orang yang beriman. Begitu juga minum minuman yang haram, begitu juga minum daripada sumber yang haram. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita pada hadis pertama dan hadis yang kedua bahawa setiap yang kita makan, setiap yang kita minum akan menjalani penghadaman, khadam dalam perut, kemudian akan berubah. Hasil daripada penghadaman itu membentuk darah. Darah itulah nyawa, kerana darah itulah yang akan menumbuhkan daging dalam tubuh manusia. Makanan yang dihadam diproses menjadi darah. Darah itulah nyawa yang akan menumbuhkan daging. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi amaran, jangan sampai darah yang terhasil dan daging yang tumbuh dalam tubuh manusia itu daripada makanan yang haram, begitu juga daripada makanan sumber yang haram. Bayangkan kalau darah yang hasil daripada makanan yang haram, sumber makanan yang haram, minuman yang haram, begitu juga daripada sumber minuman yang haram, darah sudah dinodai. Begitu juga daging yang tumbuh dalam tubuh badan manusia itu telah dicemari.
Wal-'iyazu billah. Maka orang yang makan makanan yang haram, makan daripada sumber yang haram, minum minuman yang haram, minum daripada sumber yang haram, dia telah mencemari darah dalam tubuhnya dan juga mencemari daging dalam tubuhnya. Maka darah daging yang telah cemar kerana makanan haram maupun sumber makanan yang haram, maka itulah dia darah daging yang menjadi lubuk kepada syaitan. Barulah syaitan menapak dalam diri manusia. Sebab itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami." Bahawasanya syaitan itu bergerak mengalir dalam tubuh anak Adam mengikut aliran darah. Darah yang mana satu? Darah yang terhasil daripada makanan yang haram. Darah yang terhasil daripada sumber makanan yang haram. Begitu juga minuman. Darah yang terhasil, daging yang tumbuh daripada sumber minuman yang haram. Begitu juga minuman yang haram. Jadi tak perlu persoalkan apabila kita makan makanan dari sumber yang haram. Ya, kita kata, makanan yang kita makan ni mengandungi vitamin, berzat, berkhasiat. Tapi sumbernya yang Allah Ta'ala tak redai. Sumbernya, walaupun makanan itu zat dia tu bersih, zat makanan tu bersih, zat makanan tu berkhasiat, vitamin, multi vitamin pula, tetapi sumbernya adalah sumber yang haram, maka darah yang terhasil itu darah yang telah dicemari dari sumber yang haram. Begitu juga daging yang tumbuh dicemari oleh sumber yang haram. Maka kita menyediakan tempat untuk syaitan beroperasi dalam tubuh badan sendiri. Wal-'iyazu billah. Maka apa yang Rasulullah sabdakan, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, syaitan bergerak mengalir dalam tubuh badan manusia mengikut aliran darah. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Darah yang telah dicemari. Tak timbul soal, alah, orang kafir itu dia makan makanan haram, dia minum minuman yang haram, sumber haram, sihat, bijak, pandai, itu soal lain. Tapi dia terhalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa terhalang daripada mendapat hidayah Allah? Kerana dirinya dikuasai oleh syaitan. Dah ada lubuk, dah jadi lubuk syaitan dah. Dia menyediakan ruang untuk syaitan menguasai dirinya. Maka
dijelaskan lagi kepada kita angkara yang kedua. Baca sikit lagi. Yang kedua, bahwasanya makan akan makanan haram dan syubhah itu tiada diberi petunjuk, terhalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tiada diberi petunjuk akan dia kepada ibadah, kerana tiada patut bagi mengerjakan ibadah itu melainkan yang suci daripada segala kekotoran, sama ada kotoran yang dapat dilihat dengan mata seperti najis, atau kotoran yang tiada dapat dilihat seperti hadas kecil dan hadas besar, dan makan yang haram dan yang syubhah. Ya, seperkara lagi berhubung tentang makanan yang syubhah. Apa makna syubhah? Tidak nyata halal. Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang halal itu nyata jelas, yang haram itu juga nyata dan jelas. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Dan di antara keduanya itu dikenali dengan nama syubhah. Ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Apabila tak nyata dan tak jelas, nak kata haram pun tidak, nak kata halal pun tidak, maka dikatakan syubhah. Apabila kita dapati suatu makanan segera ke apa, tetapi tidak nyata makanan segera itu benar-benar halal, tak nyata, tak ada penjelasan, tiada kenyataan, tiada bukti bahawa dia adalah makanan yang halal, oleh itu disebut sebagai wama bainahuma. Dia berada di antara dua, antara halal pun boleh, haram pun boleh, maka disebut syubhah. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki agar kita tinggalkan syubhah, jauhi syubhah. Kalau berada di antara dua situasi, dua keadaan, nak kata halal pun tidak, nak kata haram pun tidak, bedal ajalah, jangan. Itu adalah syubhah. Rasulullah suruh kita tinggalkan, jauhkan. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kasih dan sayang kepada umatnya, tunjuk ajar jalan keselamatan untuk umatnya. Maka dalam kaedah fiqah disebut saduz zara'i, langkah berjaga-jaga. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti wafat pada tahun 911 Hijrah, menulis dalam kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, kitab yang membahaskan tentang kawaid fiqah. Didatangkan beberapa kaedah fiqah untuk pedoman kita. Saduz zara'i, langkah berjaga-jaga. Tinggalkan syubhah, jauhi syubhah, kerana syubhah itu berada di antara dua situasi, dua keadaan, antara halal dengan haram. Habis macam mana nak makan? Yang benar-benar halal, bila jelas dan nyata halalnya itu. Kerana dinyatakan kepada kita angkara kedua. Angkara pertama, humban dalam api neraka, kemurkaan Allah, kebencian Allah apabila kita makan makanan yang haram
minum minuman yang haram. Kemurkaan Allah, kebencian Allah kepada hamba-Nya yang makan daripada sumber yang haram, yang minum daripada sumber yang haram. Maka kemurkaan Allah, kebencian Allah humban dalam api neraka. Angkara kedua, kebinasaan yang kedua, terhalang daripada mendapat hidayah Allah. Orang yang makan makanan yang haram, makan daripada sumber yang haram, minum minuman yang haram, minum daripada sumber yang haram, sama sekali takkan mendapat hidayah petunjuk Allah. Terhalang pula daripada mendapat hidayah Allah. Betapa ramai orang cerdik pandai, bijak sana, tinggi pengetahuannya daripada golongan kufar, orang-orang kafir. Dia cukup bijak, dia cukup pandai, ya, begitu hebat ideanya, tetapi kerana dia makan makanan yang haram, minum minuman yang haram, terhalang daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hairan, kadang-kadang kita tanya juga, dia tu ahli saintis yang hebat, tak dapat hidayah Allah ke? Rupanya dia makan babi. Dia makan babi, rupanya dia minum arak. Itu penyebab terhalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia seorang yang bijak, walaupun dia seorang yang begitu pintar, tetapi terhalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir yang dapat hidayah Allah tu maknanya dia lisan pilihan ke? Lazimnya mesti ada keistimewaan pada diri dia tu. Antaranya mungkin dia tak makan makanan yang haram, tak minum minuman yang haram. Begitu juga sumber-sumber dia tak minum, dia tak makan atau minum daripada sumber yang haram. Kalau sebut orang kafir biasanya kan sebat semua. Ya, tak tahu juga. Ada juga orang kafir yang orang kata dia menjaga bab-bab kesihatan, ataupun dia cukup teliti dari segi makan, minum. Itu maksudnya pilihan Allah lah. Pilihan Allah. Yang jelas maknanya kalau orang kafir ni memeluk agama Islam, dia mesti ada satu kebaikan yang kita tak nampak yang dilakukan, kebaikan yang kita tak nampak. Bila bab makan yang haram tu memang dimakan. Yelah, kerana kita pun tak tahu apa dasarnya. Tak semua orang kafir ni dia makan khinzir. Ada yang makan, ada yang tak makan. Kecuali kalau kita tengok Spanyol. Spanyol boleh katakan golongan kafir dekat Spanyol ni 90% makan daging khinzir. Berdasarnya lah. Jadi begitu juga yang minum minuman keras ni kan, minum arak ni. Sebab itu tak ramai yang memeluk agama Islam. Yelah, itu soal hidayah, tapi terhalang daripada mendapat hidayah tu. Terhalang daripada mendapat hidayah tu. Hidayah tu hak yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Terhalang mendapat hidayah Allah ni lebih kepada orang muslimin, Termasuk kafir lah. Kerana perintah Allah ni
melengkapi kepada semua hamba-hambanya, melengkapi kepada segala hamba-hambanya. Sebab itu apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tanya nanti di neraka kepada si kafir, ma salakakum fi sakar, kenapa kamu dicampakkan dalam neraka? Ya, firman Allah yang mana para malaikat yang menjaga neraka, Malik Zabaniyah, akan bertanya dengan si kafir, ma salakakum fi sakar, kenapa kamu ni dicampak dalam neraka ya? Apa masalah kamu ni? Kurang dapat minum apa? Moratorium ke? Apa masalah kamu ni? Nak rebut jawatan Perdana Menteri ke? Apa masalah kamu ni wahai si kafir? Apa masalah kamu ni kafir? Apa masalah kamu ni? Si kafir tu jawab, lam naku minal musalli, kerana kami bukan dari kalangan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Lam naku minal musalli, maknanya si kafir itu tahu bahawa dia dicampak ke dalam neraka itu antaranya dia membelakangi, meninggalkan segala titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perintah Allah perlu dipatuhi. Perintah Allah merangkumi kepada setiap kalangan umat manusia, pun begitu mengikut syariat. Nak jelaskan, maknanya kalau si kafir ni dia makan makanan yang haram, bertambah-tambahlah halangan dia untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang yang beriman, orang Islam, dia makan makanan haram, bermulalah halangan untuk dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan berubah pemikiran dia, berubah perasaan dia, berubah tindak tanduk dia, berubah gerak geri dia, berubah. Tu kadang-kadang kita bertanya, ya, kenapa orang Islam dibandingkan dengan orang kafir, orang kafir tu lebih berdisiplin, orang kafir tu lebih bertolak ansur. Si orang Islam ni tak berdisiplin, tak bertolak ansur. Apa masalah dia? Ya, pasti fikirannya, perasaannya dikuasai oleh syaitan. Kenapa syaitan kuasai? Mudah syaitan remote control dia. Datang persoalan-persoalan itu kerana tubuh badan dia telah menjadi lubuk syaitan. Kenapa begitu sekali? Salah makan, salah minum. Dia makan benda yang berzat lah. Dia makan makanan yang ada logo JAKIM tau. Sumber tu, sumber keuangan tu, duit, di mana kau duit? Sumber tu juga menjadi penghalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hairan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Man izdada ilman, sesiapa yang bertambah ilmu pengetahuan, wa lam yazdad hudan, dan tidak bertambah hidayahnya, lam yazdad minallah, tiada apa-apa pertambahan pun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala illa bu'dan, melainkan dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sesiapa yang bertambah ilmu pengetahuannya tetapi tidak bertambah hidayah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tiada apa-apa pun penambahan yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, melainkan dia semakin jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jaga-jaga jangan sampai bertambahnya ilmu, berkurangnya hidayah. Maka apabila ilmu bertambah, sebaliknya hidayah berkurangan, maka hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala semakin jauh. Nanti akan disebut riwayat daripada Imam Al-Hakim, jelaskan tu waktu Walid belajar dulu dengan Tuan Guru Haji Saleh Penanti. Tuan Guru Haji Saleh Penanti kerap dia ulang-ulang hadis ni sampai kita murid ni pun ingat. Manis dada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dah Tuan Guru ulang. Kalau dia ngajar 3 hari sekali, dia akan ulang lagi hadis ni. Maknanya harapan Tuan Guru jangan sampai muridnya itu ilmu bertambah tetapi hidayah tak bertambah, maka tak ada nilai kerana hubungannya dengan Allah semakin jauh. Wal-iyazubillah. Jadi perlu diusul periksa. Apabila tersalah makan, tersalah minum, sumbernya tu jaga-jaga, ianya menyebabkan terhalang daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.